Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami wakil daripada Malaysia membincangkan tajuk perkembangan pengagihan zakat kepada industri kecil dan sederhana. Kami daripada jurusan Diploma Kewangan dan Pembankan Islam semester 5. Kami daripada Politeknik Seberang Perai dan nama saya Muhammad Nasrullah bin Ismail. Nama saya Muhammad Zarul Hakimi bin Tapak. Nama saya Nurfahana binti Abu Suman. Dan saya Najwa binti Syukri. Apakah yang dimaksudkan dengan zakat? Jika ditelusuri dengan lebih dalam, pengertian zakat telah pun dibahagikan kepada dua, iaitu dari segi bahasa dan syarak. Dilihat dari segi bahasa, zakat membawa maksud keberkatan, kesucian, perkembangan dan kebaikan. Manakala dari segi syarak pula, zakat membawa maksud penyerahan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim ke atas sebahagian hartanya kepada golongan yang berhak untuk menerimanya mengikut kadar dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agama. Menurut laman web Pusat Pengurutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIC, MAWIC merupakan salah satu agensi kutipan zakat pertama yang beroperasi di Malaysia yang menggunakan teknologi komputer pada mulanya. Kemudian di Pulau Pinang pula, syarikat Asabah Urus Zakat Sdn Berhad adalah amil zakat yang pertama dilantik oleh Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang MAINPP untuk menguruskan agihan dan kutipan zakat di Pulau Pinang. Dalam pada itu, MAINPP telah memberi kepercayaan sepenuhnya kepada Zakat Pulau Pinang untuk mengendalikan kedua-dua operasi kutipan dan agihan zakat bagi negeri Pulau Pinang. Seterusnya, apakah itu IKS? IKS adalah industri kecil dan sederhana yang merupakan sebuah golongan usahawan kecil yang menjalankan sebuah perusahaan. Perkembangan industri kecil dan sederhana di Malaysia terdapat beberapa sektor, iaitu sektor perubatan, sektor perkhidmatan dan lain-lain. Dalam sektor perubatan ini, IKS ini dikategorikan sebagai sebuah firma yang mempunyai nilai bilangan pekerja sepenuh masa tidak melepasi 200 orang dan jualan tahunan tidak mencapai 50 juta ringgit. Dan dalam sektor perkhidmatan dan lain-lain pula, IKS ini dikenali sebagai sebuah firma yang memiliki angka jualan tahunan tidak melebihi 20 juta ringgit dan jumlah pekerja sepenuh masa tidak melebihi 75 orang. Seterusnya adalah sejarah perkembangan industri kecil dan sederhana atau nama singkatnya IKS. IKS sangat memainkan peranan penting dalam membantu untuk memajukan sektor perindustrian di Malaysia. Buktinya dapat dilihat setelah terjadinya pertukaran struktur ekonomi selepas berlakunya kemerdekaan pada tahun 1957. Perkara ini dapat dilihat berdasarkan peratus sumbangan kepada bilangan perusahaan dan peluang pekerjaan dalam sektor ini. Kecanggihan teknologi dan pekerjaan yang mahir tidak diambil kira dalam IKS untuk menghasilkan sebarang bentuk pengeluaran. Pembangunan perusahaan IKS berdaya saing mampu menjadi tumpuan perusahaan perniagaan. Usaha-usaha dilakukan untuk memperkukuhkan lagi kemudahan asas menyokong pembangunan industri kecil dan sederhana. IKS ini dibahagi kepada dua jenis. Yang pertama iaitu barang pengguna seperti makanan, kraft tangan, perabot, dan yang kedua barang berupa alat gantian seperti cushion kereta dan lain-lain. IKS ialah tempat yang selalunya terdapat di kawasan perindustrian yang murah, iaitu di bandar, di kawasan luar bandar dan di tempat yang lain. IKS ini tidak memerlukan modal yang besar dan tahap teknologi yang digunakan adalah berkadar rendah dan hanya tertumpu kepada buruh kasar sahaja. Berikut merupakan bukti kajian lapangan yang menggunakan kaedah kualitatif seperti teknik temu bual, pemerhatian, pengumpulan data dan kajian lapangan yang telah kami laksanakan bagi memenuhi kriteria kaedah penyelidikan projek ini. Dilampirkan beberapa soalan temu bual yang kami ajukan kepada Dr. Wafdi Auni bin Muhammad yang merupakan pegawai tugas-tugas khas Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif Zakat Pulau Pinang. Hasil kajian kami bersama Dr. Wafdi, terdapat 4 kaedah kutipan dan agihan zakat di Malaysia. Yang pertama ialah Majlis Agama Islam Negeri akan menubuhkan unit operasi kutipan dan agihan zakat. Sebagai contohnya, di negeri Terengganu, Perak, Kelantan dan lain-lain. Dalam pada itu, kaedah yang kedua ialah Majlis Agama Islam Negeri menubuhkan syarikat untuk menguruskan kutipan manakala agihan dilakukan oleh Majlis Agama Islam Negeri itu sendiri. Selain itu, kaedah yang ketiga ialah Majlis Agama Islam Negeri menubuhkan syarikat untuk mengagih dan mengutip zakat di mana syarikat tersebut diberi mandat untuk mengagihkan zakat. Kaedah yang keempat hanya terdapat di negeri Kedah, iaitu Lembaga Zakat Negeri Kedah terus mendapat mandat daripada Sultan untuk
mengagih dan mengutip zakat. Menurut Dr. Wadi Auni bin Muhammad, pengurusan zakat di Pulau Pinang ditadbir urus oleh Majlis Agama Islam Pulau Pinang, MAIPP, bermula sejak tahun 1960 yang berasaskan dengan Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam Negeri Pulau Pinang tahun 1959. Pada tahun 1994, teknik pengurusan zakat telah dilancarkan bagi urusan pengutipan zakat dan kemudiannya pada tahun 1999, agihan zakat di Pulau Pinang telah dilancarkan. Pada ketika itu, institusi ini dikenali sebagai Pusat Urus Zakat Negeri Pulau Pinang atau ringkasnya PUZ dengan kemudiannya dinamakan semula sebagai Zakat Pulau Pinang pada tahun 2012. Pada awal penubuhannya, bidang kuasa zakat Pulau Pinang hanya mengenakan zakat ke atas hartanah di sekitar Pulau Pinang dan seberang perai sahaja. Pada Mac 1999, MAIPP memberi keyakinan penuh kepada zakat Pulau Pinang untuk mengendalikan kutipan dan pengagihan zakat di negeri Pulau Pinang secara menyeluruh. Kini, pusat utama zakat Pulau Pinang bertempat di Bandar Baru Perda Penang. Transformasi tadbir urus zakat Pulau Pinang. Operasi agihan terdiri dalam dua bentuk. Yang pertama, konsumtif dan yang kedua, produktif. Konsumtif iaitu agihan lebih kepada sara diri dalam golongan asnaf, contohnya dari segi bantuan makanan dan lain-lain. Dan yang kedua, iaitu produktif, lebih fokus kepada institusi seperti pendidikan, usahawan, perniagaan dan lain-lain. Matlamat tadbir urus zakat ini adalah untuk membantu golongan asnaf sehingga mereka mampu untuk menjadi musaki, iaitu pembayar zakat. Seterusnya, bahagian yang kedua iaitu berkaitan agihan zakat dalam kalangan industri kecil sederhana atau IKS di Pulau Pinang. Jadi, apakah jenis bantuan yang diberikan kepada IKS di Pulau Pinang? Baik, pada awalnya, bantuan zakat diberikan kepada para asnaf yang berniaga di pasar malam atau pasar tani. Namun begitu, modal yang diberikan tidak mampu untuk mengembangkan lagi perniagaan mereka dan pihak zakat tidak dapat membantu dengan pemberian modal tambahan kerana ia terikat dengan had kifayah. Oleh itu, Zakat Pulau Pinang telah mengambil inisiatif dengan membuat permohonan kertas fatwa untuk meletakkan bantuan modal tambahan di bawah konsep Asnaf Fisabilillah. Permohonan tersebut diluluskan dan digunapakai sehingga hari ini. Selain itu, seperti yang terdapat di dalam keratan akhbar ini, SEKPP bekerjasama dengan SME Corp Malaysia dengan menganjurkan program tunas usahawan yang disertai oleh 49 orang daripada seluruh Pulau Pinang. Terdapat pelbagai aktiviti perkongsian ilmu diadakan, contohnya seperti perkongsian maklumat. Lebih menarik lagi, program ini memberikan bantuan modal sebanyak maksimum RM15,000 mengikut jenis perniagaan kepada peserta yang berjaya bagi memulakan atau mengembangkan lagi perniagaan mereka. Pembiayaan makro merupakan salah satu instrumen kewangan yang diberikan kepada golongan ini bagi membantu mereka membelenggu masalah mendapatkan modal untuk menjalankan perniagaan. Dengan ini, institusi zakat Pulau Pinang menyalurkan bantuan modal perniagaan kepada golongan IKS tersebut. Golongan IKS yang dimaksudkan ini termasuklah golongan asnaf fakir, asnaf miskin dan keluarga yang berpendapatan B14 yang berminat untuk menjalankan aktiviti perniagaan. Berikut merupakan prosedur bagi IKS dalam memohon zakat perniagaan di Pulau Pinang. Pertama ialah beragama Islam. Seperti yang kita tahu, zakat hanya boleh diagihkan kepada golongan Muslim sahaja. Oleh itu, orang yang tidak beragama Islam tidak dibenarkan untuk menerima zakat. Yang kedua, mestilah bermau statin di Pulau Pinang. Bermau statin di Pulau Pinang bermaksud penduduk tetap di Pulau Pinang. Di samping itu, prosedur yang ketiga ialah pengesahan pendapatan. Seperti yang kita tahu, tidak semua asnaf mempunyai slip gaji. Oleh itu, asnaf perlu mendapatkan pengesahan pendapatan daripada khairah-khairah dan sebagainya. Prosedur yang sangat penting ialah asnaf mesti mempunyai lesen perniagaan. Kesemua prosedur perlu ditepati oleh IKS. Menurut Dr. Wadi Auni bin Muhammad berkaitan prestasi atau keberkesanan kutipan dan agihan zakat di Pulau Pinang, kutipan zakat di Pulau Pinang meningkat dari semasa ke semasa termasuk ketika wabak COVID-19. Ia dapat dibuktikan lagi dengan keratan akhbar yang tertera di sini. Akhir sekali dapat disimpulkan bahawa peranan institusi zakat dan Baitulmal penting bagi pembangunan negara. Kutipan zakat juga membangunkan ummah dan mewujudkan kerjasama antara masyarakat. Seterusnya, agihan zakat menjadi salah satu sumber kewangan modal para peniaga bagi memulakan atau mengembangkan perniagaan. Tambahan lagi, Zakat Pulau Pinang dan Yayasan Baitulmal YBM memainkan peranan penting mengagihkan bantuan zakat di Malaysia dan Indonesia. Kesannya, zakat mampu mengeluarkan asnaf dari kemiskinan dan mengembangkan perniagaan sekaligus mengubah mereka menjadi muzaki atau pembayar zakat. Oleh itu, jelaslah bahawa perkembangan IKS bukan sahaja meningkatkan ekonomi, malah mengurangkan kemiskinan dalam kalangan masyarakat. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kami.
Amanda Salsabila, Eli Rahmayati Pohan, Tiara Hafiza, Widya Revalina Pratiwi, Zahratul Husna akan mempresentasikan prestasi usaha mikro melalui pembiayaan zakat produktif Yayasan Baitul Mal PLN wilayah Sumatera Utara. Pendahuluan, masalah kemiskinan di Indonesia tidak akan dapat hilang begitu saja jika tidak dilakukan suatu tindakan yang dapat mencegah dan menanggulanginya. Banyak masyarakat yang mempunyai kemauan dan kemampuan produktif untuk memulai usaha namun kekurangan modal. Upaya mengentaskan permasalahan perekonomian global dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dilakukan antara lain dengan penguatan berbagai aspek di sektor UMKM yang pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat miskin yang mempunyai kemauan tersebut. Pada problematika perekonomian ini, solusi yang dapat dilakukan adalah melalui program zakat. Zakat menurut Qardawi 2011 secara etimologi yaitu zakat yang berarti bersih, bertambah, dan tumbuh secara bahasa, merupakan dasar dari kata zakat yang berarti berkah, tumbuh, dan baik. Peranan zakat tidak hanya sebatas pada pengentasan kemiskinan, namun juga mengatasi permasalahan masyarakat lainnya. Target utama zakat adalah mengentaskan perekonomian yang kurang secara keseluruhan. Indonesia memiliki dua lembaga yang bertugas untuk mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat atau BAS dan Lembaga Amil Zakat atau LAS. Badan Amil Zakat Nasional atau BASNAS adalah badan yang resmi yang dibentuk oleh pemerintah pada tingkat nasional yang memiliki tugas dan fungsi dalam menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan lembaga amil zakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu mengumpulkan, mendistribusikan, dan pendayagunaan zakat. Adapun unit pengumpulan zakat yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah Yayasan Baitul Mal atau YBM Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Berdasarkan Peraturan Basnas Nomor 3 Tahun 2018, penyaluran ZIS dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu penyaluran yang bersifat konsumtif dan bersifat produktif. Pada Yayasan Baitul Mal Perusahaan Listrik Negara atau YBN PLN, penyaluran zakat produktif sebagai pilar program ekonomi. Berdasarkan wawancara yang kami dapatkan, kepada 3 orang perusahaan mikro dengan pembiayaan yang diberikan oleh YBN. Selanjutnya, sejarah perkembangan zakat di Indonesia. Pertama, masa kerajaan Islam. Pada awal-awal masa kerajaan Islam, zakat dikelola dalam bentuk upeti yang dapat merugikan masyarakat miskin. Kedua, masa kolonialisme. Pemerintah Hindia Belanda melarang pegawai mereka untuk mengeluarkan zakat, yang menyebabkan kelangkaan dana untuk perjuangan rakyat. Ini adalah taktik yang digunakan oleh penjajah untuk melemahkan pergerakan kemerdekaan. Yang ketiga, masa awal kemerdekaan. Zakat memainkan peran yang signifikan dalam ekonomi dan kehidupan sosial di Indonesia dan perubahan-perubahan regulasi yang mencerminkan upaya untuk mengatur dan mengelola zakat dengan lebih baik. Keempat, masa Orde Baru. Pada tanggal 22 Oktober 1998 dibentuk Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah atau BAJIS yang dipelopori oleh pemerintah daerah DKI Jakarta. Sejak itulah secara berurutan Badan Amil Zakat terbentuk di berbagai wilayah dan daerah. Yang kelima, masa reformasi. Di era reformasi, pemerintah berupaya menyempurnakan sistem pengelolaan zakat. Pada tahun 1999, pemerintah bersama DPR telah menertibkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Selanjutnya, sejarah usaha mikro di Indonesia. Krisis moneter terjadi pada tahun 1997 hingga 1998 yang berdampak pada perekonomian Indonesia, yakni resesi ekonomi. Hanya sektor UMKM lah yang mampu tetap berdiri kokoh. Pasca krisis ekonomi, jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat pertumbuhannya. Bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Pada tahun itu, jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit. Dari jumlah tersebut, UMKM sebanyak 56.534.592 unit atau sebesar 99,99%. Sisanya sekitar 0,01% atau sebesar 4.968 unit adalah usaha berskala besar.
Selanjutnya, sejarah Yayasan Baitul Mal PLN. YBM PLN, dahulu Lajis PLN, berdiri di tahun 2006 melalui surat keputusan direksi nomor 132 dan 133 yang diterbitkan pada tanggal 11 September 2006. Nomor 12 tanggal 16 November 2019, lalu perubahan kedua dengan Notaris Zulkifli Harahap SH nomor 19 tanggal 22 Desember 2016 dengan mengubah nama Yayasan Lajis PLN menjadi Yayasan Baitul Mal atau YBM PLN. Yayasan telah dikukuhkan sebagai lembaga amil zakat nasional oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Yayasan didirikan dengan tujuan untuk menghimpun dana zakat, infak, sodakoh, dan wakaf ataupun jiswab dari masyarakat muslim dan dana-dana halal lainnya. Pendayagunaan hasil pengumpulan jiswab berdasarkan skala prioritas mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga amil zakat di lingkungan BUMN, YBM PLN selalu mengedepankan prinsip profesionalisme dan transparansi sesuai dengan ketentuan syariah, serta mengedepankan semangat nasionalisme dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun disebut NKRI untuk membangun negeri. Selain itu juga, dilakukan upaya dalam meningkatkan kualitas amil zakat. Seluruh amil YBM PLN telah mengikuti pelatihan dan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh BNSP. Dalam penelitian ini, lokasi dalam penelitian ini yaitu YBM PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara yang beralamatkan di Jalan Yos Sudarso. Dalam melakukan penelitian penulisan menggunakan data primer dan data sekunder untuk data pendukung. Adapun penghimpunan dana zakat produktif oleh YBM PLN di wilayah Sumatera Utara. Di sini terbagi dua, dana yang dihimpun sejauh ini ada dua sistem, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Di mana secara langsung, di sini dengan cara pemotongan langsung gaji karyawan PLN, sedangkan secara tidak langsung melalui dana yang diberikan dari masyarakat. Di mana sebagai bentuk penerapan yang dilakukan di YBM Unit Induk Wilayah Sumatera Utara, dalam pengoptimalan pengelolaan zakat dilakukan dengan usaha penggalian sumber zakat dengan penguatan amil. Jumlah pendaya gunaan zakat, infak, dan sodakoh YBM PLN sampai dengan Maret 2021 adalah sebesar 47.056,8 juta, termasuk penyaluran tidak langsung atau aset kelolaan dan operasional amil, atau mengalami penurunan sebesar 10.558,8 juta atau 18,3%. Samping ini terdapat 5 pilar pendayagunaan di atas. Pada periode triwulan 1 di tahun lalu, terdapat pengeluaran untuk membangun aset kelolaan sebesar 1.740,9 juta, sedangkan pada triwulan 1 2021 belum ada pembayaran untuk aset kelolaan. Selanjutnya, pemberdayaan usaha mikro oleh YBM PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara. Selain pemberian dana pada mustahik, YBM PLN juga melakukan pemberdayaan zakat produktif kepada mustahik melalui program pemberdayaan UMKM. Pendampingan di YBM PLN Sumut adalah strategi yang digunakan sebagai pemberdayaan UMKM dalam rangka memberikan motivasi dan pemantauan usaha UMKM agar berjalan secara efektif. Upaya pemberdayaan oleh YBM PLN Sumut yaitu dengan pendampingan dan pembinaan yang dilakukan setiap 1 bulan sekali dengan mengadakan pertemuan dan diskusi untuk mengevaluasi kerja mustahik. Adapun prestasi usaha mikro dalam pembiayaan yang diberikan oleh YBM PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara, zakat produktif yang diberikan pada muzaki yaitu usaha mikro yang membantu peningkatan penjualan dan juga optimalkan dengan pemberdayaan oleh pihak YBM PLN tersebut. Pengembangan potensi dana zakat produktif melalui fungsi dan peranan YBM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembiayaan modal usaha bagi fakir miskin dan menerapkan asal-asal syariat Islam sesuai dengan pendayagunaan dana zakat. Adapun kesimpulannya yaitu berdirinya lembaga YBM PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 457/2022 merupakan langkah-langkah positif dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. Melalui zakat, lembaga ini memainkan peran penting dalam bidang moral, sosial, dan ekonomi, sesuai dengan prinsip zakat dalam Islam. Pengoptimalan pengelolaan zakat dilakukan melalui penggali sumber zakat dan penguatan amil, sesuai dengan pendekatan yang diterapkan oleh YBM Unit Induk Wilayah Sumatera Utara. Pendampingan yang dilakukan oleh YBM PLN Sumut bertujuan untuk memberikan motivasi dan pemantauan kepada UMKM serta memberikan pembinaan ilmu agar usaha mereka dapat berkembang dengan efektif.
Pendampingan ini dilakukan secara berkala, yaitu setiap 1 bulan sekali, melalui pertemuan dan diskusi untuk mengevaluasi kinerja Mustaik. Pendampingan tersebut berfokus pada 4 bidang tugas, yaitu pemberian fasilitas, penguatan, perlindungan, dan pendukungan. Selain itu, YBM PLN Sumut juga dibantu oleh pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas dan fasilitasi modal serta infrastruktur usaha untuk mendukung pemberdayaan UMKM. Sekian dari kesimpulan penelitian ini.